Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Hajar Syafiee dalam Buletin Pahang 17 November 2021. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah berkenan mencemar duli pada Majlis Penyerahan Kerja Program Baik Pulih dan Bina Rumah Baru di atas tanah Kesultanan di daerah Pekan. Pada kunjungan itu, Seri Paduka Baginda telah menyerahkan 3 projek membina rumah baru manakala 2 projek membaik pulih rumah asnaf. Difahamkan sejumlah RM2 juta telah diperuntukkan bagi memperbaiki dan membina rumah baru bagi 38 buah rumah di daerah Pekan. Sementara itu, seorang warga emas Encik Mustafa Kasim berusia 79 tahun berkata, beliau sangat terharu dan bersyukur sehingga menitiskan air mata di atas kurnia membaiki rumahnya yang sudah uzur dan mengalami banyak kerosakan. Saya berterima kasihlah kerana saya dapat duduk dengan selesa di pondok saya ni. Kalau tidak, saya tak tahu macam mana saya boleh tidur atas jambatan, bawah jambatan macam orang duduk dekat Kuala Lumpur tu. Tapi Alhamdulillah, syukur saya banyak-banyak. Terutamanya kepada Kebawah-Duli Tuanku dan Tuan Agong. Manakala seorang lagi penerima, Encik Said Muhammad Arifin Syed Hussein berusia 52 tahun berkata, keprihatinan baginda tuanku dengan mengurniakan sebuah rumah baru buat dirinya bersama 8 sekeluarga amatlah dihargai. Dia yang bekerja bersama Alam Flora sebelum ini tinggal di rumah di atas tapak yang sama, namun keadaan rumah yang lama dan uzur adalah tidak selamat. Hasrat seorang gadis istimewa yang mahu ucapan hari lahir daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, tertunai dengan kesediaan baginda memenuhinya. Dalam sebuah rakaman pendek, Raja Ratna Kasih berusia 15 tahun yang juga penghidap disleksia bertanyakan bapanya adakah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang sudi memberi ucapan hari lahir kepadanya. Papa boleh tak Tengku Hasanah before tidak tak? Okey. Assalamualaikum tuanku. Ini anak patik Raja Ratna Kasih. Tuanku adalah idola dia. Anak patik ini adalah pengidap disleksia. Dia sekarang ni berumur 15 tahun dan bersekolah di sekolah khas untuk kanak-kanak disleksia. Dan untuk birthday dia, patik mohon sudilah kiranya tuanku dapat wish happy birthday untuk anak patik ini. Menjunjung kasih tuanku. Menurut bapa Kasih, anaknya itu menjadikan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tengku Hasanah sebagai idola dan sangat berharap agar baginda dapat menunaikan keinginan Kasih yang bersekolah di sekolah khas bagi penghidap disleksia. Mana lagi tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang sememangnya memiliki sifat prihatin yang sangat tinggi seperti almarhum nenda dan ayahanda baginda yang sangat peka dengan keadaan rakyat. Assalamualaikum, kasih. Happy birthday. Selamat hari jadi. Saya doa awak panjang umur, murah rezeki. Tolong belajar elok-elok kat sekolah. Tolong jangan lupa solat ya. Baginda sudi meluangkan masa merakamkan ucapan selamat hari lahir kepada Kasih dengan berdoa agar gadis berkenaan dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki. InsyaAllah nanti kita akan jumpa satu hari ya adik. Assalamualaikum. Dalam rakaman sama, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tengku Hasanah turut menasihati Kasih agar belajar bersungguh-sungguh menjaga solat dan akan bertemu Kasih suatu hari nanti jika berkelapangan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail menzahirkan ucapan takziah buat keluarga Allahyarham Kapten Muhammad Afendi Bustami yang terbabit dalam nahas pesawat Hawk 108 di Butterworth semalam. Datuk Seri Haji Wan Rosdi dalam satu hantaran di Facebooknya mendoakan semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Beliau juga mendoakan Major Muhammad Faris Omar yang kini menerima rawatan di hospital dikurniakan kesembuhan. TUDM menerusi kenyataan malam tadi berkata, nahas terbabit berlaku kira-kira jam 10.07 malam ketika kedua-dua juruterbang itu sedang menjalani latihan penerbangan malam.
Menurut kenyataan itu, Kapten Muhammad Afendi meninggal dunia sementara Major Muhammad Faris yang cedera berada dalam keadaan stabil dan kini menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Kedua-dua juruterbang tersebut telah berkahwin dan keluarga telah dimaklumkan mengenai insiden tersebut dan TUDM akan memastikan urusan kebajikan keluarga mangsa diutamakan. Berita berkenaan bas yang membawa pesakit COVID-19 di Cameron merupakan satu prosedur biasa oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dalam satu kenyataan media berkata, situasi pemindahan yang berlaku adalah terkawal dan hanya melibatkan prosedur biasa pemindahan pesakit positif ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Peristiwa ini berlaku pada 9 November 2021 yang lalu di mana hanya 9 pesakit positif COVID-19 dibawa menggunakan bas pada tarikh tersebut merangkumi 2 kes ke PKRC Maran, 2 kes ke PKRC UMP dan 5 kes ke PKRC ILKKM. Katanya, kesemua 9 orang pesakit ini perlu dimasukkan ke PKRC kerana situasi rumah yang kurang sesuai untuk menjalani kuarantin kendiri serta pesakit ini terdiri daripada golongan kanak-kanak dan pesakit komorbid. Menurut beliau, buat masa ini tiada sebarang notifikasi kes positif COVID-19 dalam kalangan pelancong untuk tujuan pengesanan kontak diterima Pejabat Kesihatan Daerah Cameron Highlands. Notifikasi untuk tindakan pengesanan kontak yang diterima setakat ini adalah melibatkan kontak keluarga dan bukannya pelancong. Sehingga 16 November 2021, kes aktif di daerah Cameron Highlands adalah sebanyak 77 kes melibatkan 17 kes import dan selebihnya adalah kes tempatan. Status COVID-19 di daerah Cameron Highlands adalah terkawal dengan 2 mukim berstatus jengga iaitu Tanah Rata dan Ulu Telom serta 1 mukim berstatus kuning iaitu di Ringlet. Tambahnya lagi, JKNP juga meminta masyarakat untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan walaupun telah lengkap dos vaksinasi serta dibolehkan untuk bersosial seperti melancong dan merentas negeri. Kesemua warga kerja pejabat daerah dan tanah PDT Kuantan telah menandatangani ikrar bebas rasuah semalam. Pegawai daerah Kuantan yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmalizah Kulah berkata, majlis ini merupakan kali kedua dijalankan oleh PDT Kuantan. Jelas beliau, tandatangan ini merupakan pembaharuan semula ikrar yang telah ditandatangani oleh warga PDT Kuantan pada 2 tahun lepas 2019. Beliau berkata demikian ketika Perhimpunan Pagi dan Majlis menandatangani ikrar bebas rasuah peringkat pejabat daerah dan tanah Kuantan di Dewan Pahang Skills Development Centre di Kuantan. Turut hadir merasmikan majlis Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Pahang Tuan Hairuzam Amin Elais Amin. Menurut beliau lagi, ikrar ini merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak SPRM bagi memastikan semua pihak lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Dalam majlis yang sama, Yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmalizah dan Tuan Hairuzam turut memotong ribbon bagi gimik pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP 2021 hingga 2025. Pelan OACP ini dibangunkan selaras dengan Pelan Anti Rasuah Negara NACP 2019 hingga 2023. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di Negeri Pahang. Assalamualaikum.